untuk kali ini ialah graf taburan binomial. Okey, contoh soalan di sini. Sebuah keluarga mempunyai 4 orang anak. Jadi bila disebut 4 orang anak, sini 4 ini adalah merupakan dia punya n. Okey, n sama dengan 4. Jika X mewakili bilangan anak perempuan. Okey, X mewakili bilangan anak perempuan. Okey, kita dah pun belajar kan ini. X, iaitu pun boleh ubah rawak diskrit. Okey, ini X ni. Jadi, X-nya di sini ialah, okay, bila dia nak X mewakili bilangan anak perempuan, kalau dia ada 4 orang anak, mungkin keempat-empat anaknya itu ialah anak lelaki. Jadi tak ada anak perempuan. Jadi X-nya kosong. Mungkin dia ada seorang saja anak perempuan. Mungkin ada 2 anak perempuan. Mungkin 3. Ataupun keempat-empat orang anaknya itu anak perempuan. Jadi inilah X dia. Okey, seterusnya ialah kita nak cari P dengan Q. P ialah kejayaan. Kebarangkalian kejayaan. Ada tak disebut dekat sini? Untuk mendapat, berapakah kebarangkalian untuk mendapat anak perempuan? Jadi dekat sini kita ada 2 sahaja, iaitu sama ada dapat anak lelaki ataupun anak perempuan. Jadi kebarangkalian untuk dapat anak lelaki ialah 1/2, untuk dapat anak perempuan pun 1/2. Jadi kejayaannya untuk dapatkan perempuan ialah 1/2. Kegagalan pun 1/2. Okey, tak payah buat kurungan ni. Okey. Jadi di sini soalan dia yang pertama ialah hitung kebarangkalian setiap elemen. Jadi untuk kita plotkan graf taburan binomial, kita kena tahu setiap satu. Contohnya dekat sini ya. Kita kena buat X sama dengan 0. P X sama dengan 1. P X sama dengan 2. Okey. P X sama dengan 3. Dan yang akhir P X sama dengan 4. Kita kena buat semua sekali. Okey. Jadi cara nak buat Px sama dengan 0 ini kaedahnya sama macam tadi. Jadi kita gunakan formula ini. Jadi Px sama dengan 0 ialah, okey, C ini NR. N ialah bilangan keseluruhan iaitu 4. Okey, R itu ialah yang ini, 0. Okey, kemudian P ialah setengah kuasa dengan R-nya iaitu 0. Okey. Kemudian Q-nya pun setengah juga. Kuasa dengan, kalau sini 0 sebelah sini mesti 4. So sama sini. 4. Okey. Nanti kita boleh tekan kalkulator kira yang ini. Kemudian seterusnya untuk yang kedua. P X sama dengan 1. Untuk kira P X sama dengan 1 bermaksud 4 C 1. Okey, kemudian sini kejayaannya setengah. Kuasa ikut sini. Kalau sini 1, sini 1. Kalau ni 0, 0, 1, sini 1. Okey, kemudian kegagalan pun setengah juga. Okey, kalau sini 1, dah tentulah sini 3. Supaya totalnya ialah 4. Okey, Px sama dengan 2. Ialah 4C2. 2 ni letak di bawah. Okey, setengah. Ini 2, sini letak 2. Okey, kegagalan pun kalau sini 2, sini mesti 2 sebab 2 tambah 2 mesti jadi 4. Okey, seterusnya untuk X sama dengan 3. 4C3. Okey, setengah kuasa 3. Sini setengah 3 tambah 1 jadi 4. Okey, kemudian yang terakhir ialah 4C4. Okey. Maksudnya keempat-empat anaknya adalah perempuan. 4C4. Setengah 4. Kegagalan dia 0. Okey, yang ini semua boleh tekan kalkulator untuk kita dapatkan jawapannya. Dan nilainya di sini kalau tekan kalkulator ya, 0.0625. Ini 0.25. Yang di sini 0.375. Yang ini 0.25 dan yang akhir ini ialah 0.0625. Okey, sekarang bagaimana kita nak memplotkan grafnya?
Okey, kita buatkan paksi Y dengan paksi X. Paksi X ini adalah mewakili X sama dengan R. Yang inilah. Iaitu 0, 1, 2, 3, 4 ni. Okey, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian paksi Y-nya ialah mewakili dia punya kebarangkalian, iaitu nilai yang hujung sini. Okey, tapi kita buatlah ikut dekat sini yang paling kecil ialah 0.0625. Jadi saya buat yang paling besar dekat sini 0.3. Jadi saya buat di sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Okey. Jadi kemudian kita tandakan titiknya. Ketika X sama dengan 0, sini 0 sini ialah 0.625. 0.06. Okey, anggaran di sini. Kemudian bila 1 ialah 0.25. 0.25 tengah-tengah sini. Okey, 0.25. Okey, kemudian yang kedua bila X-nya 2 ialah 0.375. 375 menghampiri 4. Okey, kemudian ketika 3 0.25 sekali lagi di sini. Kemudian X sama dengan 4 ialah 0.0625. Okey, anggaran di sini. Okey, kemudian kita buatkan garisnya. Okey, gariskan. Okey, gariskan. Okey. Jadi sebenarnya untuk plotkan graf taburan binomial ini kita kena guna kertas graf. Kertas graf. Jadi dia punya ini tepatlah bacaan dia. Jadi di sini saya tak gunakan kertas graf. Jadi kalau awak buat diminta plotkan graf, jadi tolong guna kertas graf untuk dapat jawapan yang lebih tepat. Okey, tadi saya dah tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan taburan binomial dan seterusnya memplotkan graf taburan binomial. Graf taburan binomial ini dia boleh tulis sebagai X, okey, B binomial. Kemudian sini ialah N, jadi macam ni. X, B, sini N, ini P. Okey, jadi N-nya bilangannya ialah 4. Kalau kita tak tahu, kita tengok di sini. Ada 4. So, sini 4 dan P ini ialah dia punya kejayaan dia. So, kejayaannya dekat sini ialah setengah. Jadi, setengah. Kadang-kadang dia tak beri dalam bentuk ayat. Dia beri dalam bentuk simbol macam ni. Okey. Satu lagi perkara yang kita kena ingat ialah hasil tambah untuk Px sama dengan 0 tambah dengan Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 tambah lagi Px sama dengan 3 tambah Px sama dengan 4, sebab ada sampai 4 ya, ni tambah ni tambah ni tambah ni dengan tambah yang ini, nilainya ialah 1 sebab dia kebarangkalian. P ialah kebarangkalian. Jadi maksudnya yang ini kebarangkalian untuk X sama dengan 0, ini kebarangkalian X sama dengan 1, kebarangkalian X sama dengan 2, kebarangkalian X 3, kebarangkalian X-nya 4. Bila kita campurkan ini, nilainya ialah 1. Okey, totalnya 1. Okey, kita pergi lihat selepas ini ialah soalan-soalan SPM yang berkaitan dengan plot graf taburan binomial. Tetapi selalunya dalam soalan SPM dia keluar dalam kertas 1 yang mana biasanya grafnya dia dah siap-siap plotkan untuk kita. Dan kita cuma selesaikan masalah daripada graf berkenaan. Okey, soalan yang pertama ialah soalan SPM tahun 2011. Okey, dia dah bagi siap-siap grafnya. Graf ini ialah mewakili graf taburan binomial untuk X. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok pada paksi X ini, kita tahu ada 0, 1, 2, 3 bermaksud N-nya sama dengan 3. Okey. Dan kalau kita baca dekat sini bermaksud di sini ya, bila Px sama dengan 0, nilainya ialah M. Px sama dengan 1 ialah 12/27. Px sama dengan 2 ialah 6/27. Px sama dengan 3, 1/27. Jadi di sini yang tepi sini adalah mewakili kebarangkaliannya, P.
Okey, pada ketika X sama dengan X. Maksudnya X sama dengan 1, 1, 2, 3 dan kosong. Okey, jadi di sini soalan dia yang pertama, cari P X lebih besar atau sama dengan 1. Jadi untuk P X lebih besar atau sama dengan 1, ini X-nya yang lebih besar sama dengan 1, sama dengan 1 ialah 1, 2, 3. Jadi kita tuliskan ia adalah bersamaan dengan P X sama dengan 1 sebab 1 termasuk ada sama dengan di sini. Tambah dengan P X sama dengan 2 tambah dengan Px sama dengan 3. Lepas tu kita baca dia punya nilai. Px sama dengan 1 ialah 12/27. Px sama dengan 2 ialah 6/27. Dan Px sama dengan 3 ialah 1/27. Jadi total semua sekali ialah 12 tambah 6 sebab sama dah bawahnya 27. Jadi 12 tambah 6, 18 tambah 1 ialah 19/27. Jadi inilah jawapan untuk P X lebih besar atau sama dengan 1. Soalan nombor 2 ialah dia suruh cari nilai M. Nilai M itu ialah yang sebelah sini. Okey. Jadi yang kita dah belajar sebelum ini, saya ingatkan semula, hasil tambah semua kebarangkalian untuk 0 hingga 3 nilainya ialah 1. Okey. Jadi bermaksud ini kebarangkalian ini kalau kita campurkan nilainya semua sekali adalah sama dengan 1. Jadi kita buat macam ni, Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2 tambah Px sama dengan 3. Nilainya ialah sama dengan 1. Jadi Px sama dengan 0 ialah M tambah dengan Px sama dengan 1 ialah 12. Tapi yang di sini tadi kita dah buat kan, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 ni semua kita dah buat tadi. Boleh je masukkan terus kat sini. Ini kita dah buat dan kita dah dapat jawapan 19/27. Okey. Dan nilainya ialah sama dengan 1. Jadi bila dia tanya M, maka M adalah sama dengan 1 tolak 19/27. Maka nilai M ialah 8/27. Okey, itu ialah SPM tahun 2011. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan tahun 2016. Okey. Soalannya panjang, saya salin sebahagian saja. Jadi saya bacakan di sini soalan yang sebenarnya. Persatuan pengguna ABC menjalankan tinjauan tentang jangka hayat bagi jenama mentol lampu tertentu. Didapati bahawa kebarangkalian jangka hayat mentol lampu kurang daripada 6 bulan ialah bersamaan dengan P. Okey. Jadi di sini dibuatkan sampel 3 biji mentol lampu dipilih secara rawak. Kemudian rajah menunjukkan keputusan tinjauan tersebut dengan keadaan X mewakili bilangan mentol lampu yang mempunyai jangka hayat kurang daripada 6 bulan. Jadi ini ialah hasil daripada tinjauan berkenaan. Okey, daripada rajah ini kita dapati yang ini ialah bila P X sama dengan 0. Okey, ini Px sama dengan 1. Dan yang ini Px2 dan juga untuk Px sama dengan 3. Px sama dengan 3, Px sama dengan 2 sebab dia sama kat sini. Iaitu pada 27/64. Dan yang diberi di sini iaitu ni 0, 1, 2, 3 ini okey, untuk ialah mewakili sampel 3 biji mentol. Okey, jadi 3 ini adalah untuk N-nya. N sama dengan 3. Okey. Jadi yang kita pernah saya tunjukkan dulu ialah ini. Px sama dengan R. Okey. Sebab soalan yang pertama ni disuruh cari nilai P. Ini nilai P-nya. Okey. Jadi P di sini ialah mewakili kejayaan. Kan ada dua kan? Iaitu sama ada kejayaan ataupun kegagalan. Jadi yang P ini ialah kebarangkalian jangka hayat mentol lampu kurang daripada 6 bulan ialah P. Jadi P ini ialah faktor kejayaan dia. Kebarangkalian kejayaan. Jadi di sini
Saya tuliskan semula P X sama dengan R. Okey, sama dengan N dekat sini kita dah tahu 3. So 3 C R. Jadi P ini. Okey, P kuasa R. Okey, Q dekat sini. Q ini ialah faktor kegagalan dia. Kalau ini kejayaan, Q ialah kegagalan. Jadi faktor kejayaan tambah dengan kegagalannya, kebarangkalian kejayaan tambah dengan kebarangkalian kegagalannya, nilainya ialah 1. Okey. Jadi kalau kita dah dapat P, nilai kejayaan, kebarangkalian kejayaannya ialah P, maka kebarangkalian kegagalannya dekat sini ialah, kita tak boleh tulis Q. Kita nak kaitkan dengan P dekat sini ialah 1 tolak P. Sebab Q adalah sama dengan, kalau P pindah sini, dia akan jadi 1 tolak P. Dan kuasanya ialah N tolak R. Di mana N tadi ialah 3. Okey, jadi 3 tolak R. Okey. Kemudian, saya masukkan dekat sini, katalah kita pilih N-nya 3 tadi, yang ketiga kat sini, iaitu saya pilih Px sama dengan 3. R-nya 3. Jadi, C 3, R-nya 3. P, R. Dan R tadi kita dah pilih 3, letak 3 dekat sini. Okey. Dan ujung sini adalah sama dengan 1 tolak P, 3 tolak 3. Okey. Okey, kemudian di sini Px sama dengan 3, kita dah tahu jawapannya ialah 27/64. Jadi saya tulis di sini 27, okey, nilai untuk ni Px sama dengan 3. Kebarangkalian ketika x-nya 3 ialah 27/64. 27/64 sama dengan, okey, ini kalau kita tekan kalkulator ni 3C3. Kalau ni sama dengan ni, nilainya terus 1. Okey, kalau tak tekan kalkulator pun kita tahu. Bila ni sama dengan ni, nilainya ialah 1. Okey, kemudian di sini P3. Okey, ini dengan ni bunyinya darab ya. P3. Okey, darab lagi dengan 1 tolak P, 3 kuasa 3 tolak 3. 3 tolak 3 nilainya ialah 0. Jadi 1 tolak P kuasa 0. Sebarang nombor yang kuasanya 0 nilainya ialah 1. Jadi itu sebabnya kita pilih X sama dengan 3 supaya ini jadi 0. Dan bila kuasa 0 nilainya 1. Okey, yang ini pun sama, kita akan dapat 1. Jadi di sini kita akan dapat iaitu P kuasa 3 adalah sama dengan 27/64. Dan 27/64 adalah sama dengan 27 ialah 3 kuasa 3. Okay, 3 kuasa 3 ialah 27. 64 ialah 4 kuasa 3. Jadi dia suruh cari apa dia nilai P. Maka nilai P adalah sama dengan 3/4. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan B-nya. Berbunyi, hitung bilangan mentol lampu yang masih berfungsi selepas 6 bulan. Jika 20 mentol lampu dari jenama yang sama digunakan. Okey. Jadi, ayat ini dia kata hitung bilangan mentol lampu yang masih berfungsi selepas 6 bulan. Okey, yang ini kebarangkalian jangka hayat mentol lampu kurang dari 6 bulan. Yang P ini ialah untuk yang kurang dari 6 bulan. Jadi kebarangkalian kejayaan ialah P. Dan yang ini kurang dari 6 bulan. Kalau selepas 6 bulan bermaksud kebarangkalian kegagalan dia. Jadi di sini P tambah dengan Q adalah sama dengan 1. Bermaksud Q adalah sama dengan 1 tolak P. Jadi di sini saya tuliskan kebarangkalian P. Okay. Nah, mentol berfungsi selepas 6 bulan. Okey. Kalau mentol berfungsi kurang dari 6 bulan ialah P. Jadi kalau di sini mentol berfungsi selepas 6 bulan pula ialah 1 tolak P. Okey. Dan di sini kita selesaikan
1 tolak P-nya ialah tadi kita dah buat, iaitu 3/4. Jadi 1 tolak 3/4 adalah bersamaan dengan 1/4. Jadi ini ialah kebarangkalian mentol berfungsi selepas 6 bulan. Okey, soalan dia, jika 20 mentol lampu dari jenama yang sama digunakan, hitung bilangan yang masih berfungsi. Hitung bilangan mentol yang masih berfungsi. Jadi kalau ada 20 mentol, okey, yang masih berfungsi kebarangkaliannya ialah 1/4. Jadi kita darab dengan 1/4. Jadi bilangan mentol yang masih berfungsi ialah 5. Okey, 20 darab 1/4 adalah sama dengan 5. Itu jawapan untuk soalan B. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, saya bincangkan soalan SPM tahun 2017. Rajah menunjukkan graf taburan binomial X, B, 3P. Okey. Di mana sini B ialah binomial, 3 ini ialah bilangan cubaan dia, 3. Kemudian P dia ialah faktor dia punya kejayaan. Okey. Ungkapkan P X sama dengan 0 tambah P X lebih besar daripada 2 dalam sebutan A dan B. Okey, bila jumpa soalan macam ni diberi graf ini. Okey, diberi sini 0, 1, 2, 3. Bila X sama dengan 0, ini X1, ini bila X sama dengan 2, B bila X sama dengan 3, yang ini. Okey, ada maksud semua yang tepi dekat sini, iaitu bila kita campurkan yang ini P X sama dengan 0 tambah dengan P X sama dengan 1 tambah dengan P X sama dengan 2 tambah lagi P X sama dengan 3. Okey, bila kita campurkan semua sekali nilai ini dan dia adalah bersamaan dengan 1. Okey, semua kebarangkalian ni campurkan totalnya ialah 1. Jadi P X sama dengan 0, saya gantikan P X sama dengan, tak perlu ganti sebab dia nak suruh cari ni. Tak payah ganti. P X sama dengan 0, kekalkan. Okey, P X sama dengan 1 ialah A. Sebab dia nak dalam sebutan A dan B. Okey, tambah dengan P X sama dengan 2 ialah B. Kemudian tambah dengan P X sama dengan 3. P X sama dengan 3 ialah sama maksudnya dengan P X lebih besar daripada 2. Sebab 3 ialah lebih besar daripada 2. Jadi saya tulis di sini P X lebih besar dari 2. Iaitu untuk mewakili P X sama dengan 3. Dan totalnya ialah 1. Jadi dia nak ini. P X sama dengan 0 tambah P X lebih besar daripada 2. Jadi P X sama dengan 0 tambah dengan P X lebih besar dari 2. Dan nilainya adalah sama dengan 1. A ni pindahkan ke sana, tolak A. B pindah ke sana, tolak B. Jadi inilah jawapan bila dia suruh ungkapkan P X sama dengan 0 tambah P X lebih besar dari 2. Okey, yang pertamanya dia nak uji awak bahawa awak tahu yang ini. Hasil tambah kebarangkalian untuk X0 sehingga X sama dengan 3 ini nilainya ialah 1. Kemudian kita gantikan. Okey. Jadi ini jawapan dia. Soalannya yang kedua. Cari nilai P. Okey. Jadi daripada rajah dekat sini, kita tahu bahawa bila P X sama dengan 0 ialah ini. X sama dengan 0 nilainya ialah 27/343. Okey. Dan bila P X sama dengan 0, okey, mana hari itu? Kita dah buat yang ini. Okey, nak tunjuk balik yang ini. Bila P X sama dengan R, ini dia. Bila P X sama dengan 0, jadi ditulis sebagai ditulis sebagai C. Okey, ni saya gantikan sebagai C. Ini N-nya ialah 3. Okey, N-nya ialah 3. Yang ini ialah mewakili dia punya N. Okey, 3. Kemudian ininya R, ni R. Dan R-nya ialah 0. P-X sama dengan R. Okey, jadi NCR. Jadi R-nya ialah 0 dekat sini. Kemudian kita gantikan dengan nilai P dia. P-nya, okey, masukkan P dekat sini. P kuasa R. Apa R ni tadi? 0. Okey. Kemudian Q. Q pula ialah yang sama tadi. Q adalah sama dengan 1
Q adalah sama dengan 1 tolak R. Bila pindah 1 tolak R dah, Q sama dengan 1 tolak P. Okey, jadi di sini 1 tolak P kuasa N tolak R. Jadi N-nya ialah 3 tolak dengan R-nya kosong. Jadi 3 tolak kosong ialah 3. Okey, adalah sama dengan dah diberi iaitu 27/343. Okey, kemudian di sini 3C kosong ialah 1. Okey. Ni 3 shift C ni kosong. Okey. 3C kosong nilainya ialah 1. Okey. Jadi P kuasa kosong pun 1. Sebuah nombor yang kuasanya sifar ialah 1. Jadi 1 darab 1. Okey, kemudian ini kekal. 1 tolak P kuasa 3. Dan dia adalah bersamaan dengan ini, jadikan dia kuasa 3 juga. Okey. Jadi 27 ialah 3 kuasa 3. Okey. Dan 343 ini ialah berapa kuasa 3? Iaitu 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 ialah 343. Okey. Jadi yang ini 1 darab 1 ialah 1 lah. Tak ada menimbulkan apa-apa makna pun dekat sini ya. Jadi dekat sini yang tinggal ini 1 tolak P kuasa 3 sama dengan 37 pun kuasa 3. Bermaksud kita boleh tulis 1 tolak P adalah sama dengan 3/7. 1 tolak P sama dengan 3/7. Okey. Jadi kita cari nilai P. P adalah sama dengan 1 tolak dengan 3/7. Jadi kita dapat 4/7. Okey, jadi saya harap awak semua dah faham. Saya dah terangkan 3 contoh soalan SPM yang berkaitan dengan graf taburan binomial. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Saya harap awak dah pun faham apa yang dimaksudkan dengan graf taburan binomial dan bagaimana untuk menjawab soalannya.